سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 49, baris atas sekali. Muka surat 49, baris atas sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Terkandung dalam dua kalimah, itu tajuk dia. Terkandung dalam dua kalimah, terkandung pengertian berkaitan dengan sifat Allah dan sifat Rasul. Terkandung pengertian dalam dua kalimah, dalam dua kalimah syahadah. Hak ni didatangkan secara ini secara khulasah pula ni. Didatangkan secara khulasah, secara kesimpulan, yang mana terdahulu di muka surat 45, tajuk dianya sifat-sifat yang terkandung dalam dua kalimah syahadah. Itu tajuk besar dia. Mana sifat-sifat yang terkandung dalam dua kalimah syahadah? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang 41 terkandung di dalam syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian sekalian sifat Rasul yang sekalian sifat Rasul yang 9 tu terkandung di dalam kalimah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak di muka surat 45 kemudian ditafsilkan, diperhalusi. Manakah 41 sifat yang terkandung di bawah syahadah yang pertama, 9 sifat bagi Rasul yang terkandung di dalam syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di muka surat 45. Muka surat 44 pembicaraan berkaitan dengan sifat yang harus bagi Rasul. Jadi sifat yang harus bagi Rasul ni, selesailah pembicaraan sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah. Kemudian pembicaraan sifat harus bagi Rasul ni, selesailah pembicaraan 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Yang terakhir di muka 44, sifat yang harus bagi Rasul. Selesai 50 aqaidul iman. Kemudian hak sifat-sifat Allah dan Rasul ni, sifat-sifat yang terkandung di dalam dua kalimah syahadah, yang terkandung di dalam makna kepada ilah, istighna dan iftikar. Panjang bicara. Kemudian yang terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Selesai bicara, sekarang ni
terkandung dalam dua kalimah syahadah ini secara khulasah, secara kesimpulan. Secara khulasah, secara kesimpulan. Hak pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul, aqaidul iman yang 50 yang terkandung pengertiannya di dalam dua kalimah syahadah. Aqaidul iman yang 50. Oh ni hak sama-sama mudah ni. Aqaidul iman yang 50. Hak sebutan sama-sama mudah. Ada orang komen dia kata, Ustaz dia ulang aqaidul iman yang 50, dia kata sekarang baru dia sedar. Aqaidul iman yang 50. Dia sedar tu, sedar nama tu. Apabila tanya balik, sifat 20 tu berpegang. Dah sifat Rasul, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatanah berpegang. Itulah dia aqaidul iman yang 50. Yelah dia kata. Tapi nama aqaidul iman yang 50 ni dia kata. Mana masa duk belajar dulu belajarlah wujud kidang bakar tu. Belajarlah Sidik, Amanah, Tabligh, Fatanah dia kata. Tapi tak ada lah pula yang datangkan jumlah di keseluruhannya aqaidul iman yang 50. Tapi nak ceritanya, walaupun tak pernah dengar aqaidul iman yang 50, tapi di aqaidul iman dia ada tak 50? Ada. Ni aqaidul iman, simpulan iman ni kejap sini ni. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, ni duduk sini ni. Rasul benar, Rasul amanah, Rasul tabligh, Rasul pun ada kat sini ni. Aqaidul iman dia kedak ni. Ada, dah ada, okey ni. Cuma nama tu dia kata, ada apa hak tu? Nama tu tak kenal. Janji 50 aqaidul iman yang ada sini. Ada ni. Allah kuasa, Allah bersifat dengan iradah, Allah bersifat dengan ilmu. Ni ada sini ni. Tak ada Allah dak sama sekali, baharu Allah dak sama sekali, binasa Allah dak sama sekali, ada sini ni. Dusta Rasul dak sama sekali. Rasul pasti tidak dusta, Rasul pasti tidak khianat, Rasul pasti tidak menyembunyikan wahyu, Rasul pasti tidak bersifat dengan sifat bodoh. Rasul apa kalau bodoh? Ni duduk sini ni. Mana berpegang aqaidul iman, Rasul fatanah. Aqaidul iman, Rasul tidak bodoh. Duduk sini ni 50 lah ni. Cuma dia kata nama tu. Kata nama aqaidul iman yang 50 ni duk muluk sebenarnya. Dia sekolah-sekolah tidak ada. Tak ada gitu aqaidul iman yang 50. Hak wujud kita bakar ada. Sidik, amanah, tabligh, fatanah ada. Tapi ni hak aqaidul iman yang 50 ni tak ada. Bukan tak ada di pegangan. Tak ada. Tak jadi wah muluk. Dia aqaidul iman dia jadi wah muluk lah. Aqaidul iman, aqidah, aqaid. Aqidah tu satu, aqaid tu banyak. Apa aqidah? Simpulan. Aqaidul iman, simpulan iman ni. Kepercayaan yang sipo mati. Kepercayaan yang ikat mati. Tinggal seorang pun situlah kitanya. Sipo situlah. Ikat mati situlah. Itu memang aqaidul iman. Dah berapa aqaidul iman? 50 lah. Hak secara tafsil. Secara terperinci. Sifat wujud kita memahami dan berpegang secara terperinci. Sifat kidam bakar kita mengetahui dan berpegang secara terperinci. Sifat sidik kita mengetahui dan berpegang secara terperinci. Tafsil itulah. Adapun secara ijmal, aqaidul iman kitanya secara kasar, aqaidul iman kitanya bukan 50. Aqaidul iman yang 50 tu secara tafsil. Sidik kena faham molek. Benar Rasul benar apa ni?
benar pada dakwaan pengakuan ianya Rasulullah, benar pada segala khabar-khabar, cerita-cerita yang datang oleh Rasul. Tu benar situ. Lepas tu amanah, apa makna amanah? Amanah dengan makna para-para Rasul sama sekali tidak buat perkara dilarang. Tu. Mana kena faham satu. Jadi aqaidul iman yang 50 tu tafsil. Adapun secara ijmal bukan 50. Secara ijmal, secara ringkas, aqaidul iman kita, simpulan iman kita, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah dia bersifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Bukan 50 dah lah. Hak 50 tu sifat 20. Kerana secara ijmal, Nabi Rasul pilihan Allah bersifat dengan sifat manusia yang sempurna. Sempurna disebut seorang manusia. Mustahil di Nabi Rasul pilihan Allah bersifat dengan sifat kurang disebut seorang manusia. Tu banyak mana sifat sempurna nisbah seorang manusia yang ada di Nabi Rasul? Banyak, bukan 4. Sidik, amanah, tabligh, fatah tu tafsil. Ada ni. Jadi hak ijma'nya secara kasar tadi lah. Hak 50 ni secara tafsil. Aqaidul iman yang 50 yang terkandung di dalam 2 kalimah syahadah. Aqaidul iman yang 50 yang menjadi permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan Allah dan mengenal akan Rasul yang bawa kepada mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi permulaan agama mengenal Allah dan Rasul inilah aqaidul iman yang 50 atas jalan tafsil. Tiba-tiba tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Kat 50 tu tapi pegangan ada. Macam mana kita? Tengah di sifat 20 sebelum ni kan? Macam mana? Kau tua-tua kan? Tak ada 50 ni supaya puasa tak ada terima. Sebab apa? Sebab 50 ni permulaan agama. Mengenal Allah, mengenal Rasul. Hak permulaan agama kena ada aqaidul iman yang 50 ni. Tak ada 50 ni semayang puasa tak ada terima. Ni cakapan orang tua. Sebab apa? Sebab tak ada permulaan agama. Tapi kena faham lah ni aqaidul iman. Macam sebut tadi dia tak tahu jumlah 50. Tak ada kata salah. Tapi tak orang ni. Tak kemah orang panggil gitu. Dia tu sekarang ni barulah dia kata aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50. Mula-mula dengar tu apa benda polok 50 ni? Kan 20. 20 tu sifat wajib bagi Allah. Lepas tu sifat wajib bagi Rasul pula tak masuk. Masuk dah 20 macam mana? Capu pula sifat yang mustahil bagi Allah. Capu pula sifat yang mustahil bagi Rasul. Capu pula sifat yang harus bagi Allah. Capu pula sifat yang harus bagi Rasul. Itulah 50. Aqaidul iman yang 50 atas jalan pandangan yang masyhur sifat tu dia akan bagi nanti bawah tu pula. Jadi aqaidul iman yang 50 terkandung di dalam 2 kalimah syahadah. Ini didatangkan secara kesimpulan, secara khulasah. Masuk dan terkandung. Masuk terkandung ni masuk terkandung yang maknawi lah, pada makna, pada pengertian. Hak masuk terkandung, hak isi ni hak duduk dalam sungguh. Kita masuk dalam masjid, maknanya tubuh kita berada dalam masjid. Itu masuk sungguh. Barang yang terkandung dalam beg, barang tu memang duduk dalam beg betul tu. Ni masuk terkandung pada pengertian. Bukan kata buka 2 kalimah syahadah nampaklah dalam tu. Hak aqaidul iman yang boleh. Tidak.
Bukan masuk terkandung secara hissi. Secara maknawi dia panggil. Masuk ataupun terkandung secara pengertian. Secara pengertian. Jadi masuk dan terkandung dalam la ilaha illallah, syahadah yang pertama 41. Ini ulang balik. Daripada muskab 45 hak terdahulu. 41, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah. 41. Dan dalam Muhammadur Rasulullah, syahadah yang kedua, Muhammadur Rasulullah 9. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. Maka terhimpun dalam 2 kalimah itu, terhimpun pada makna ni 50 akidah. 50 akidah yang wajib kita mengetahui akan dia, akan 50 akidah. Jalan tafsil. Jalan tafsil, jalan terperinci. 50 akidah terhimpun pengertian dia dalam 2 kalimah syahadah yang wajib atas kita mengetahui dan berpegang secara tafsil. Yang wajib kita mengetahui akan dia. Jangan kita lupalah, dalam pembicaraan ilmu tauhid ini sebut mengetahui, sebut mengenal satu makna. Apa dia mengetahui? Ilmu. Apa dia mengenal? Bahasa Arab sebut makrifat. Hak dahulu. Apa dia takrifan? Mengetahui dan mengenal. Di muka surat 7 dahulu. Di muka surat 7 bagi atas sekali. Di muka surat 6 tajuk di bawah tu permulaan yang wajib. Permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf adalah mengenal akan Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa mengetahui akan segala hukum bagi sifat Allah. Hukum bagi sifat yang wajib tentu sungguh di zat Allah. Hukum bagi sifat yang mustahil, sifat mustahil tentu dak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu permulaan agama, mengenal akan Allah dengan bahawa mengetahui akan hukum bagi sifat Allah. Jadi maksud 7 tu maksud dengan mengenal dan mengetahui itu. Mengenal makrifah. Arafa ya'rifu ma'rifatan. Ilmu, mengetahui itu ilmu. Alima ya'lamu ilman. Tapi dalam pembicaraan ilmu tauhid, mengenal dan mengetahui satu makna. Apa makna dia? Ni. Ialah, itu makna mengenal dan mengetahui. I'tiqad yang kukuh, i'tiqad yang jazam, yang putus, yang mengenai akan sebenar. Yang mengenai akan sebenar ni, yang kena pada mengenai. Kita bahasa kita mengenai tu lain makna juga tau. Mengenai. Hari ni kita berbincang mengenai apa isu, apa masalah. Itu mana apa tu mengenai. Dah. Sekarang ni kita panggil ni sebenarnya nak cakap mengenai apa. Ada makna mengenai. Nidak ni yang mengenai akan sebenarnya yang bertepatan dengan sebenar. Itu mengenai kena. Ada kena? Kena biar kena betul tu kena. Tak kena cakap gitu tu. Faham tak? Tak betul lah orang panggil. Tu baru kena molek. Mana apa tu? Kena molek. Mana apa tu? Tepat. Tapi kalau kita cakap mengenai, lain makna bahasa Malaysia kita ni. Yang mengenai akan yang sebenar. Mana apa ni? I'tiqad yang kukuh, yang jazam, yang putuh, yang kejak,
yang bertepatan dengan yang sebenar. Atau mengenai. Makna kena, betul, tepat. Yang dapat i'tiqad itu daripada dalil. Ni dia, mengetahui. Yang wajib atas kita mengetahui akan yang tahu. Siapa mana mengetahui? 50 aqaidul iman ni kena duduk sini. Kena i'tiqad yang kukuh. I'tiqad yang putus duduk sini. Hak 50 akidah tu betul tak? Tu ada, betul. Betul tak tang sedia? Betul. Betul tak tang kekal? Betul. Rasul benar betul ke tak? Memang mengenai akan sebenar tu memang rasul benar. Memang rasul amanah. Lepas tu mai mana pegang Allah ada sedia kekal? Dalilnya apa dalil? Tu dalil. Ada langit, ada bumi, tu. Tu dia panggil apa tu? Mengenal dan juga mengetahui. Jadi dalam kita bicara kitab Fatih Faridah ni sebut kata mengetahui, yang wajib kita mengetahuikan dia. Tahu saja je bukan pegang. Kalau tahu saja tak pegang. Orang kafir Mekah tahu sangat Nabi betul. Orang kafir Mekah tahu sangat Nabi amanah. Mereka gelar Nabi ni Al-Amin. Tak tahu apanya. Sama telah pula Abu Talib je. Apa pun Abu Talib tak tahu Nabi kita macam mana? Abu Talib tahu. Hak Nabi kita mengaku sebagai Rasulullah benar, Abu Talib tahu betul. Puak-puak ahli kitab Yahudi Nasara, mereka tahu. Jumpa dengan Nabi, tengok muka Nabi, mereka tahu dah. Betul ni. Muhammad yang mengaku sebagai Rasulullah ni memang betul dakwaan dia Rasulullah. Tahu. Tahu saja tak pegang tak jadi. Ni. Dari sini mengetahui, kena balik pada ilmu tauhid. Mengetahui tu apa? Tahu saja. Mengetahui dengan makna i'tiqad yang kukuh. Tu panggil mengetahui. Kena faham. Jangan lagi daripada pembicaraan kita. Maka terhimpun dalam dua kalimat itu 50 akidah yang wajib kita mengetahui akan dia atas jalan tafsir. Wajib tahu, belajar tahu je. Tak, duduk sini berpegang. Itu makna mengenal dan juga mengetahui. Ini hak tajuk-tajuk dalam kitab Fatih Faridah ni lengkap ni. Jadi makrifah ni al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. 3 rukun makrifah. 3 rukun makrifah. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Yang pertama jazam, putus 100%. Kalau setakat 99%, dah ada lagi, tak ada lagi, tak ada makrifah lagi, tak ada mengetahui lagi, tak sah lagi iman ni. Kalau setakat 99%, kena jazam 100%. Jazam 100%. Memang orang semua ada kepercayaan 100%. Yang kedua, bertepatan dengan sebenar. Tepat ke tak hak duduk sini? Hak jazam tepat ke tak? Ni nak pasti hak ni hak mustahak tepat betul ke tak? Tiba-tiba jazam di akidah, putus di akidah, perkara jahat bukan qada dan qadar. Tu tak ada makrifah gitu. Jazam putus memang duduk sini dah. Perkara jahat bukan qada qadar, bertepatan dengan sebenar. Karuk gitu. Tak betul dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak akidah yang jazam yang putus ni memang dah. Yang kedua tu, rukun makrifah yang kedua tu, bertepatan dengan yang sebenar. Tepat ke tak? Jazam putus, perkara jahat, qada dan qadar. Tu betul. Tepat dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak biar betul, tepat. Ini makrifah permulaan agama. Tak ada ni, tak ada permulaan agama. Tak ada permulaan agama, semayang ke, puasa ke, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tidak mengenal akan Allah.
Allah lah yang mengqada qadarkan perkara jahat. Allah lah yang mengqada qadarkan perkara jahat. Tiba-tiba jazam di akidah, tak, bukan Allah yang mengqada qadarkan perkara jahat. Itu tidak bertepatan dengan sebenar. Tak ada permulaan agama. Bayangkan tak ada permulaan agama. Ada ni. Sebab tidak mengenal akal Allah yang mengqadakkan sekalian baik ataupun jahat, yang mengqadarkan akan sekalian baik ataupun jahat. Itu boleh bertepatan dengan yang sebenar. Ini makrifah, permulaan agama, mengetahui akan hukum bagi sifat-sifat Allah dan Rasul. Jadi jazam, al-jazmu, jazam, i'tiqad yang putus kukuh, ya dah. Nak pastikan bertepatan dengan sebenar. Jazam putus di i'tiqad kita, hamba ada pilihan dan perbuatan. Dan jazam putus di i'tiqad kita, walaupun pilihan dan perbuatan hamba hakikinya qada dan qadar Allah. Tapi duduk sini ni i'tiqad kita ni, kita wajib berpegang ni. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Dan kita pun beriktikad pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Nak pastikan bertepatan dengan yang sebenar. Berpegang di akidah, hamba ada pilihan dan perbuatan. Dan pilihan perbuatan hamba tu mutlak semata-mata hak hamba, bukan hak Tuhan. Hak tu pegangan yang putus tu tidak bertepatan dengan yang sebenar. Tu nak pastikan betul tak betul dengan sebenar ni. Kena ke tak kena dengan sebenar ni. Tu balik kepada ilmu. Ini semua perkara-perkara gaib belaka ni, perkara tak nampak, nak tengok dengan mata lendir tak nampak ni. Benda gaib belaka. Benda yang kita kena atur molek. Sebab kena jazam putus di i'tiqad dan bertepatan dengan yang sebenar. Bertepatan sebenar itulah balik kepada ilmu. Tapi akhir zaman fitnahnya fitnah akidah, fitnahnya fitnah iman. Fitnah akidah, fitnah iman akhir zaman. Mengenal, mengetahui akan hukum bagi sifat Allah. Aqaidul iman 50 ni, walaupun boleh sebut 50, boleh sebut 50. Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, ya, berpegang Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah pada perbuatan, berpegang wahdaniyah pada perbuatan. Kesemua perbuatan Allah, kesemua perbuatan Allah. Kadang-kadang duduk sini, tak berpegang. Siapa masuk? Ini perbuatan makhluk ni. Allah membenarkan, Allah mengizinkan, bukan Allah, bukan perbuatan Allah. Dia cakap, tapi dia tak faham apa dia cakap, tak pegang. Lepas tu kata kalau tak jumpa jumlah 50 aqaidul iman, tak apa, janji hak 50 ni duduk sini. Sebut 50 aqaidul iman, tapi tak ada sini, tak ada di akidah. Tak pakai gawat. Berpegang Allah bersifat-sifat kudrah, berpegang. Berpegang Allah bersifat-sifat iradah, berpegang. Apa fungsi sifat kudrah Allah? Mengadakan segala-gala perkara. Apakah fungsi sifat iradah? Menentukan segala-gala perkara. Sekalian qada dan qadar. Baik ke jahat datang daripada kudrah dan iradah Allah. Apa bertepatan? Memanglah kudrah iradah Allah menjadikan segala-gala, Allah menentukan segala-gala, kudrah iradah. Tapi perkara jahat bukan datang daripada Allah. Dia mana boleh? Jadi hanya pandai sebut kudrah iradah, tapi dia tidak memahami secara tafsil apa ni ta'alluq fungsi bagi kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pandai sebut 50 aqaidul iman, hafaz sahaja.
Tak pandai sebut 50 aqaidul iman, tapi dalam ni comel hak 50 aqaidul iman, tak ada apa-apa pun, tak pandai bilang, tak pandai capu pun tak ada salah. Pandai bilang, pandai capu, keluar jumlah 50 aqaidul iman, tapi tak faham sini, tak pegang sini. Ini nak jazam, nak putus ni di pegangan kita akan aqaidul iman yang 50. Jazam, pegang, putus. Kemudian hati mari tak mari, ingat ke tak ingat tu bab lain. Dia pergi pada makrifah aulia. Makrifah aulia dia syuhud di basirah, zauq di basirah mereka. Tidak ada melainkan hanya ada af'alullah. Tu bicara bab maqam syuhud, itu maqam aulia. Yang dicampur kita bicara sekarang, hak sifat 20 ni adalah untuk makrifah permulaan agama yang dipanggil makrifatun ammatun. Makrifah kebanyakan ni. Hak permulaan agama, hak 50 aqaidul iman. Hak bicara bab kena syuhud di hati akan af'alullah. Kena syuhud di hati akan tadbir Allah. Kena zauq rasa di hati. Itu makrifah khasah, makrifah aulia, makrifah para sahabah radhiyallahu anhum, itu bicara lain. Yang dicampur aduk. Yang baik. Kita dah bicara makrifah permulaan agama, hak kaedah sifat 20. Ada juga orang yang baca tauhid sifat 20, tapi dia pergi kepada makrifah aulia. Makrifah aulia, makrifah para sahabat, makrifah para wali, itu bicara lain. Itu makrifah dalam kitab hikam. Itu makrifah dalam kitab ad-durun nafi. Itu makrifah lain. Kita makrifah dalam tauhid sifat 20, makrifah permulaan agama. Hak makrifah dalam kitab hakikah, kitab hikam, kitab ad-durun nafi, itu makrifah aulia. Itu makrifah kemuncak agama, sempurna agama. Orang yang sempurna iman. Kita bicara makrifah permulaan agama untuk sah iman. Untuk sah iman, untuk sah makrifah. Sah iman, sah makrifah, barulah sah sembahyang puasa. Kita bicara di situ. Aqaidul iman yang 50. Ni saya peringat semua ni. Kita bicara bab makrifah i'tiqadi, berpegang. Jazam putus di hati. Adapun syuhud rasa di hati, zauq di hati, hadir di hati, itu bicara bab basirah, itu bicara bab kekuatan dalaman. Itu bicara bab maqam, bukan bicara bab i'tiqad pegangan. Kena ingat molek, kalau bicara bab i'tiqad, tiba-tiba dihurai, kena rasa di hati, kena mari di hati, kena menjiwai di hati. Bertiah dicampur dengan bicara bab maqam haqiqah, maqam aulia. Baca pula kitab-kitab haqiqah, cerita bab maqam aulia, dia pun turun kepada kena berpegang. Bukan tu. Itu medan lain, ilmu lain. Kita medan sekarang, ilmu sekarang, ilmu untuk sah agama, untuk sah iman. Hak dalam kitab-kitab haqiqah tu, medan dia cerita bab kekasih-kekasih Allah di kalangan aulia-aulia ilah. Itu bicara itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh perbezaan antara makrifah permulaan agama dengan makrifah kemuncak agama. Dalam kitab hikam, kalam hikmah daripada Ibn Athaillah Sakandari menyatakan bahawa syatan baina man yastadillu bihi wa baina man yastadillu alaihi. Jauh perbezaan antara mereka yang mengenal Allah dengan Allah dan mereka yang mengenal Allah berdalilkan makhluk Allah. Ni, kita mengenal Allah, hak sifat 20 ni. Kita mengenal dengan dalil makhluk Allah. Apa dalil kita berpegang jazam di hati Allah ada? Ni ada langit, ada bumi. Jadi kita kenal Allah, tiba-tiba dalilnya makhluk. Ni. Ini permulaan agama. Mereka mengenal Allah dengan Allah sendiri. Tu makrifah aulia. Araftu rabbi bi rabbi, laula rabbi ma araftu rabbi.
Aku mengenal Allah dengan Allah tu sendiri. Ada sebab apa? Sebab basirah mereka sentiasa memandang akan Allah Subhanahu wa taala, napah demi napah, saah demi saah. Itu maqam fana, maqam baqa, maqam aulia. Mengenal Allah dengan Allah. Kita mengenal Allah dengan berdalilkan makhluk Allah. Kita kenal Allah, dalilnya makhluk Allah. Jauh lagi ya. Tapi itulah hak fardu ain syariah kita. Macam kita lah. Nak kenal molek-molek orang, tengoklah orang tu. Nak kenal orang, tengok baju dia, tengok kain dia. Kenal baju dia gitu, kain dia gitu. Tak jelas kenal gitu. Nak kenal, tengok tuang dia. Tu bukan kenal betul. Jadi hak makrifah khasah, mereka mengenal akan Allah, berdalilkan Allah sendiri. Itu maqam aulia. Kita maqam syariah, mengenal Allah, berdalilkan makhluk Allah. Diumpamakan orang mengenal Allah dengan berdalilkan makhluk Allah ni, diumpamakan dengan himar. Dan himar, kena himar. Kalau Arab, bodoh himar. Kalau Melayu, bodoh lembu. Pandai ni? Arab bodohnya himar lah. Kalau Melayu, kalau bodoh kau apa? Lembu lah. Jadi orang yang mengenal Allah, dalilnya bukan dalil Allah, dalil langit bumi. Ini umpama himar. Ni bicara maqam. Bicara syariah fardu ain. Mengenal Allah sekurang-kurang dalil akan dalil makhluk Allah. Itu fardu ain. Tapi jangan salah faham sini. Kita siapa? Tengok umpama himar bodoh. Bodoh ni pandangan orang atas. Pandangan syariat ni macam ginilah orang sekolah tadika ke sekolah rendah ke ni gini nombor 1 dia, orang atas tengok nombor 1 gitu. Hak ngaji tinggi hak budak tadika, budak sekolah rendah ni tak ada dah kelas tu, dia nombor 1 budak sekali. Tapi kalau orang atas tengok dia punya tulisan ni dipanggil cerdik lah tahap dia. Tapi kalau kata tengok setara tu dah dia hak nu tu bicara orang tinggi. Ada ni cuma nak ceritanya, dan kita hikam menyatakan jauh perbezaan antara orang yang mengenal Allah, berdalilkan Allah, dengan orang yang mengenal Allah, berdalilkan makhluk Allah. Kenapa ni? Jauh perbezaan antara maqam aulia dengan maqam syariah kita. Jauh tak beza? Jauh tak? Hak maqam tok kenali ke, maqam tok kupaluh ke, dengan maqam kita ni ke selisih sikit je. Sekejap lagi siapa tau? Dan ni maqam aulia ni dengan kedudukan kita orang agama. Sikit-sikit lagi. Siapa situ? Apa panggil apa? Panggil apa? Panggil tak bunyi ke panggil? Itulah mana jauh panggil apa? Dok bang lah orang panggil. Dok bang gitulah. Tapi kalau Allah nak ukur dia atas kehendak Allah. Ada ni. Tapi nak ceritanya, tu mereka maqam aulia dah kita. Itu mana jauh perbezaan. Melainkan orang yang khoya dimerasakan dia maqam dekat-dekat dengan maqam aulia. Tak khoya. Memang jauh perbezaan antara makrifah aulia dan kitab hikam. Ni kita duk bicara dalam kitab Pati Paridan. Makrifah permulaan agama. Itu makrifah kesempurnaan kemuncak agama. Maqam kita dengan maqam aulia. Maqam kita dengan maqam sahabah. Panggil tak bunyi lah jawapan dia. Tiba-tiba dia pergi capu antara bicara bab maqam aulia pergi pada maqam syariat. Faham lah. Yang pertama, dijahil pembicaraan
tasawuf haqiqah, lebih parah laginya jahil. Jahil akan makna makrifah dalam ilmu syariah yang menjadi permulaan agama. Di umbi ni tak ada ilmu ni. Jadi dalam makrifah kita ni jazam putuh. Tu makrifah permulaan agama, mengenal dan mengetahui. Mengenal dan mengetahui adalah al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Jazam putuh. Yang kedua, bertepatan dengan sebenar. Yang ketiga, terbit daripada dalil. Ini dia panggil mengenal dan mengetahui. Bukan mengetahui, tahu saja. Ada tak? Tahu dengan makna jazam di hati. Itu makna tahu. Dicerita dalam pembicaraan ilmu tauhid. Kita dalam ilmu fiqh mengetahui juga. Mengetahui masuk waktu sembahyang, mengetahui akan cara-cara sembahyang. Kan kita fiqh kan, itu di antara syarat untuk sah sembahyang. Mana? Mengetahui masuk waktu. Kita sembahyang gamuk-gamuk, waktu masuk pun mungkin, waktu belum masuk pun mungkin. Tapi oleh kerana orang tunggu dah ni, siapa dah orang mari nak ambil kita ni, pakai ya lah masuk waktu tak lagi. Dah tahulah, masuk pun mungkin, dok pun mungkin. Sembahyang tu awal-awal lagi tidak sah, walaupun kebetulan masuk waktu. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat mengetahui masuk waktu. Mengetahui masuk waktu ni, dia kena jazam putuh. Dok. Tengok takwim, tengok jam, okey dah. Pandai ni mas, mengetahui dah tu. Mengetahui yang sebenarnya, tengok tengok bayang, tengok. Hak tu baru mengetahui yang sebenar. Tapi tak apa dah. Dia panggil mengetahui dengan zon sahaja, jangkaan sahaja. Itu mengetahui fiqh. Ni mengetahui tauhid ni, dah ni jazam 100% kepercayaan. Baru dia panggil mengetahui ataupun mengenal dalam ilmu tauhid. Jadi 50 akidah ni yang wajib kita ni mukallaf mengetahui akan dia. Mengetahui dengan makna jazam di hati, atas jalan tafsil, atas jalan satu-satu. 50 aqaidul iman yang terkandung di dalam pengertian 2 kalimah syahadah. Dari kerana hikmah terkandung inilah, terkandung 50 aqaidul iman di dalam 2 kalimah syahadah menjadi syarat dan mewajib syarat, menjadikan oleh syarat dan mewajibkan oleh syarat. Syarat itu makna syarek, tuan agama. Syarak ni syariah. Dia panggil apa? Syarak. Hukum syarak, hukum syariah. Apa makna syarak? Apa makna syariah? Undang-undang agama. Syarak ke syariah ke undang-undang agama. Syarek, tuan dia. Siapa tuan syarak? Siapa tuan undang-undang agama? Syarek hakiki Allah Subhanahu wa taala. Syarek majazi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita boleh panggil tuan agama, boleh. Kita boleh sebut agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dok, Nabi Rasulullah utusan, bukan tuan sebenar. Dok, agama siapa? Agama Allah Ta'ala. Itu betul. Agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni adalah Rasulullah, utusan, tukang bawa, bukan barang Nabi. Kan ni? Utusan Rasul ni utusan, tukang bawa, bukan barang Nabi. Tapi boleh letak kepada agama Nabi, hukum Nabi, syariah Nabi.
Ada ni. Undang-undang Nabi. Dah undang-undang tu daripada Allah. Nabi menyampaikan. Apa boleh letak? Tuang agama Nabi tapi majazi. Letak saja. Syariat hakiki, tuang agama hakiki Allah Ta'ala lah. Nabi Rasulullah utusan. Bukan hak Nabi agama ni. Tapi boleh kata agama Nabi, hukum Nabi, syariah Nabi. Mana sini boleh kata Nabi yang mewajibkan, Allah yang mewajibkan. Nabi hanya menyampaikan bahawa Allah mewajibkan. Yang mewajibkan Allah Ta'ala. Ada ni. Kalau sahabat tanya apa-apa perkara wahyu tidak turun, Nabi senyap. Nabi tunggu wahyu. Kalau agama tu hukum tu hak Nabi, Nabi beri selalulah. Tak. Nabi tunggu wahyu daripada Allah. Sebab apa? Sebab yang mewajibkan tu Allah Ta'ala. Tapi boleh letak kepada agama Nabi, hukum Nabi, syariah Nabi. Nabi yang mewajibkan. Letak gila. Jadi syarat hakiki, tuang agama hakiki Allah Ta'ala. Syarat majazi Nabi SAW. Kita janganlah hakiki majazi tu duk mulut kan. Hakiki hak sebenar-benar, majazi letak je. Ada ni macam hak cakap isnad majazi itulah. Makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga. Itu majazi letak kepada nasi, letak kepada air. Itu majazi, bukan hakiki. Dah hakiki sebenar-benar Allah yang menjadikan kenyang, Allah yang menjadikan hilang dahaga. Itu hakiki. Yang duk cakap nasi, air, obat, itu majazi. Tak ada salahnya. Ada ni. Isnad majazi, sandar sementara kepada asbab zahir. Asbab zahirnya makan nasi kenyang. Asbab zahirnya minum air hilang dahaga. Kita pun makan nasi jadi kenyang, minum air jadi hilang dahaga. Jumpa air dah tadi, hilang dahaga lepas minum air. Mung ni warna tak ada Tuhan. Itu cakap majazi, letak saja. Hakiki qada-qada lah waktunya. Jadi kita hakiki satu, majazi satu ni sama-sama dah. Jadi syarat hakiki Allah Ta'ala, syarat tuang agama. Syarat majazi Nabi SAW. Menjadi syarat dan mewajibnya menjadi syarat. Mana menjadi oleh syarat. Allah Ta'ala menjadikan, Allah Ta'ala mewajibkan atas orang yang hendak masuk Islam, asalnya kafir, bahawa mengucap dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hikmah dia. Hikmah. Kenapa syarat mewajibkan? Syarat mewajibkan. Orang kafir nak masuk Islam kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bacalah, baca Fatihah ke? Tidak. Baca Qul huwallah ke? Tidak. Berselawat atas Nabi ke? Tidak. Suruh sebut subhanallah ke? Alhamdulillah ke? Allahu akbar ke? Tidak. Orang kafir nak masuk Islam wajib kena mengucap dua kalimah syahadah. Kenapa? Sebab terkandung dalam dua kalimah syahadah akan aqaidul iman yang 50, yang ianya adalah permulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul. Jadi kamu nak masuk agama, kamu kena ucap dua kalimah syahadah yang terkandung di dalam tu 50 aqaidul iman yang menjadi permulaan agama. Dia nak masuk Islam kan? Kena sebut ni kan? Itu permulaan dia. Ada ni. Itu permulaan dia. Tapi itu permulaan pada zahir. Begitulah. Lepas dia mengucap dua kalimah syahadah, kita kena ajarlah 50 aqaidul iman ni. Kena ajar 50 aqaidul iman ni. Ada pun macam kita ni,
kita Islam bukan mengucap dua kalimah syahadah. Kita Islam ni kita tabaan li abawai. Kita hanya turut mengikuti, mempusakai Islam ibu bapa kita. Kita lahir tu sebagai orang Islam dah. Orang Islam, yang wajib diajak ibu bapa akan aqaidul iman yang 50. Orang Islam yang mengenal akal Allah dan Rasul. Orang kafir ni nak masuk Islam, kena mula dulu dengan dua kalimah syahadah. Kemudian kena ajar dia aqaidul iman yang 50 yang terkandung di dalam dua kalimah syahadah. Tapi permulaan orang kafir ni mengucap dua kalimah syahadah, dia tak tahu lagi aqaidul iman yang 50. Dia kena tahu berkaitan dengan apa yang dia ucap secara ijmal, secara ringkas. Dia ucap, dia tahu makna. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia kena ucap serta dia mengakui di hati dia akan tiada Tuhan melainkan Allah. Itu mula-mula. Allah jua Tuhan. Itu mula-mula. Lepas tu Allah jua Tuhan sifat 20-nya macam mana? Itu nanti. Dia pun mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kena percaya di hati Nabi Muhammad utusan Allah. Bila dia mengaku Allah Ta'ala jua Tuhan, kena kenal apakah sifat Allah sebagai hanya Allah jua Tuhan. Apakah sifat Nabi Muhammad yang menjadi utusan Tuhan. Ini kemudianlah pula. Tadi itu dia mengucap secara zahir, tidak dipaksa-paksa, hati dia percaya Allah sahaja Tuhan. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Sah iman dia. Sah iman. Aqaidul iman yang 50 tak ada lagi. Tapi dia percaya akan keesaan Allah. Dia percaya Nabi Muhammad utusan Allah. Sah iman. Mati saat tu syurga dia. Pada ni. Tapi dalam kepercayaan dia berkaitan dengan sifat Allah, tak jadi pun laginya. Banyak benda tak betulnya. Kepercayaan dia berkaitan dengan Nabi Muhammad pun banyak lagi hak tak betul dianya. Hak salah tu dimaafkan sebab dia bawa masuk Islam. Janji dicaya secara kasar Allah Ta'ala jua Tuhan, dia diucap molek-molek dah tu. Dia kena percaya dalam hati dia Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi kalau di mulut sahaja sebut dua kalimah syahadah, hati tak percaya ke Allahnya. Lepas tu siapa mengucap nak berkahwin dengan orang Melayu, dengan orang Islam, kena ucap lah. Sebab apa ucap? Nak dapat bantuan kerajaan, dia ucap lah. Sah dia sebagai orang Islam, tapi masalah kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu macam mana kita? Kita hukum zahir. Dia mengucap sukarela, dia tahu makna apa yang dia ucap, maka sah dia sebagai orang Islam, daftar dia sebagai orang Islam. Iman dia macam mana? Iman dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je lah. Tapi kalau dia ucap dengan syahadah, aqaidul iman yang 50 tak belajar lagi, tapi dia percaya dalam hati dia akan Allah dan Nabi SAW secara ringkas-ringkas. Sah iman dia. Islam lain, iman lain. Dia mengucap tu sah dah sebagai orang Islam, daftar dia sebagai orang Islam. Iman dia macam mana? Itu bukan urusan kita. Dia hanya semata-mata nak berkahwin saja. Dia pun berkahwin, dapat didikan yang sebenar, maka dia pun mulalah mempercayai akan keesaan Allah. Barulah dia mula mempercayai akan kenabian, akan Nabi sebagai utusan Allah. Barulah bermulanya iman dalam hati dia. Masih dia mengucap tu, hati dia percaya lagi ke Tuhan lama dia. Tak apalah, Tuhan Allah dia ambil juga, Tuhan lama dia pun dia pakai juga. Contohnya lah Nabi Muhammad, dia bunyi nama-nama Muhammad tu pun dia manusia apa ni Di mana anggapan dia negatif dah kepada Nabi Muhammad ni. Dia ucap kerana nak kahwin. Mula-mula mana secara zahir dia orang Islam, tapi hati dia kekal kafir dengan Allah dan Rasul. Mati saat tu kekal neraka. Tapi zahirnya orang Islam, jenazahnya wajib diuruskan sebagai orang Islam. Tapi dia pun dapat didikan, barulah
masuk kepercayaan dalam hati kepada Allah dan Nabi SAW, barulah dia orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Kemudian dia kena mendalami aqaidul iman yang 50 ni. Dia wajib kena mendalami aqaidul iman 50 ni. Dah ni. Tu kena faham antara Islam dengan iman tu. Ni ada orang ni panggil jahil. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tiba-tiba dia mati. Belum sempat nak mengaji sifat 20. Nak tanam mana? Ditanya. Tu jahil sangat tanya gitu. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Belum sempat belajar sifat 20, dia mati. Nak tanam mana? Memang jahil lah pertanyaan seumpama tu. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Sah dia sebagai orang Islam. Tanam mana? Tanam mana orang Islam? Hak sifat 20 tu aqaidul iman yang 50. Hak tu kena belajar kemudian lepas dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi masa dia mengucap tu, dia percaya dak akan Allah dan Nabi. Dia percaya secara ringkas. Sah iman dia. Mana dia ahli syurga. Hak tanam mana? Hanya kira pada Islam. Ini hak mengucap tiba-tiba mati. Belum sempat ngaji sifat 20. Dah orang Islam hak keturunan sifat 20 tak pernah belajar, semayabang pun tak pernah, Fatihah tak pandai baca, tasyahud tak pandai baca, apa tak ada. Dia bukan Islam mengucap, Islam daripada mak ayah. Islam macam kita nah. Islam dari datuk nenek lagi kitanya. Dia pun Islam daripada datuk nenek lagi macam kita juga. Bukan kata mak dia mu'allaf, ayah dia mu'allaf, tidak belajar agama, anak dia kemudian jahil. Dah. Mak ayah dia Islam macam mak ayah kita. Tiba-tiba dia tak ada belajar sifat 20, semayang pun tak reti. Dia tetap orang Islam. Mati tanam mana? Orang Islam tanam mana? Iman dia macam mana? Iman dia dengan Allah Ta'ala kita tak tahu. Gitu je lah. Orang mengucap 2 kalimah syahadah, mati tak sempat belajar sifat 20, nak tanam mana? Orang panggil apa ni? Jahil. Permulaan bicara berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Ada kitab Fatih Faridah kita ni. Islam, iman dan ihsan. Hak mengucap 2 kalimah syahadah sah sebagai orang Islam. Urus bagaimana orang Islam lah bila dia mati. Tapi imannya macam mana? Kenapa syarat mewajibkan mengucap 2 kalimah syahadah untuk orang kafir masuk Islam? Kerana terkandung 50 aqaidul iman ni. Tapi masa orang kafir memulai masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, ada tak aqaidul iman 50? Tak ada. Hak tu wajib dia ajar kemudian kepada mereka. Tapi permulaannya untuk sah iman, dia percaya akan Allah secara kasar. Dia percaya akan Nabi secara kasar. Hak 50 ni tafsir 50 ni, kena faham ni. 50 ni tafsir tu kemudian. Maknanya dia percaya akan Allah, hanya Allah Ta'ala jua Tuhan, secara kasar sah iman. Mati syurga dia. Gitu je. Jadi bab iman ni bukan urusan kita lah. Tapi daripada mengucap tu, bila dia faham apa dia makna 2 kalimah syahadah, pergi kepada mengenal akan Allah, mengenal akan Rasul, ajar orang hak baru masuk Islam ni dengan 50 aqaidul iman. Ni ada pula orang baru mengucap 2 kalimah syahadah. Ada tak hukum menghalang mereka daripada ambil tarekah? Ambil tarekah macam mana? Dia tu baru masuk Islam, ajar kenal Tuhan dulu, ajar pandai semayang dulu. Tak ada kitab yang menghalang. Nak cepatnya dia. Ni hak golongan nak beri tarekah, orang baru masuk Islam nak beri tarekah dah. Tak pelik lah diberi tarekah kepada orang Islam baka, Islam keturunan, aqaidul iman yang 50 hafal saja. Tapi akidah yang sebenar bukan berpegang dengan akidah yang sebenar. Sebab apa? Ilmu fadha'in tauhid tak belajar lagi, ilmu fadha'in fiqh pun tak belajar lagi, ilmu fadha'in tasawuf pun tak belajar lagi. Nanti sambil tu bukan. Tu bukan mereka tu. Orang baru masuk Islam, yang pertama ajar apa yang terkandung. Kamu masuk Islam, kamu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu percaya akan Allah, percaya secara kasar.
Kamu percaya Nabi Muhammad utus Allah? Percaya kasar. Atau mula-mula kamu percaya. Sekarang ni kena perici akan 50 aqaidul iman sebagai permulaan agama kepada orang yang masuk Islam. Dan juga permulaan agama kepada kita ni semua. Anak-anak kita Islam warisi daripada kita. Kita kena ajar mereka akan aqaidul iman yang 50 dengan atas jalan tafsil. Yang wajib kita mengetahuikan dia atas jalan tafsil. Bukan hafal wujud inah bakar. Bukan hafal sidik amanah tabligh fatana. Bukan ni. Mengetahui atas jalan tafsil. Kena perici satu-satu. Apa dia? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kena perici satu-satu. Ayat-ayat yang mutasyabih dalam Quran tu sebut istiwa' lal arsh, apa makna? Yadullah, apa makna? Aini, mata Allah, apa makna? Kena perici tu secara terperinci. Ada ni. Bal yadahu, bukan dua tangan Allah, apa makna? Kena perici molek. Wa yabqa wajhu rabbika, kekal muka Tuhan. Tuhan ada muka ke? Kena huram molek. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih tu. Kalau kita dak ajar molek anak kita dengan hak sifat 20 ni, nanti dia besar-besar dia jumpa dengan fahaman terpesong Allah ada muka. Tapi muka Allah tak macam muka kita. Muka kita ni tak comel, muka Allah comel lah. Takkan muka Allah sama dengan muka kita, dia kata. Tengok, muka sama-sama muka makhluk pun tak sama dah. Muka orang sama tak dengan muka pitu? Muka pitu sama tak dengan muka kuala? Panggil muka tak? Kuala tau. Apa nak muka kuala? Kena kenal muka kuala? Muka kuala. Muka kuala hok macam marang tu tau. Macam penarik mangkuk tu kan. Mangkuk tau. Kampung tu mangkuk. Ada ni. Kita mangkuk ni dia nak marah kat orang tu mangkuk apa tu. Dan ni. Salah sebut dah pun. Kampung mangkuk. Salah. Kampung makuk. Baru tu. Tunggu. Mana ada kampung mangkuk? Dia tanya orang kampung mangkuk tu. Kampung mangkuk? Tak ada. Kampung mana? Kampung makuk. Hak dia penarik ni lah. Lepas dia panggil kuala tau. Serupa tak muka pitu dengan muka kuala? Tak serupa. Jadi muka Allah tak serupa lah. Tapi Allah ada muka. Allah. Allah ada tangan. Tapi takkan nak sama dengan tangan kita. Tangan kita, dia kata tangan beruk, tangan kera pun tak sama. Tangan juga. Kita kata muka orang, muka pitu, muka kuala sama. Dia berjisim. Kita boleh bentukkan muka orang kecil, bola. Muka pintu besar, 4 persegi. Muka kuala besar, lebar, dalam. Boleh cerita ke tak? Boleh. Sebab dia berjisim. Sama je muka orang, muka pitu, muka kuala. Jadi kalau Allah ada muka, muka Allah comel, besar muka Allah. Ke macam mana? Ini semua ajaran-ajaran terpesong lagi ni. Tangan orang dengan tangan beruk apa? Tak sama apa. Boleh sebut tangan tu besar, tangan tu kecil, tangan tu panjang. Sebab apa? Sebab sama-sama berjisim. Jadi kita kena ajar tu tafsil. Hak 20 sifat aqaidul iman pun kena tafsil. Mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, kena tafsil. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan, kena hurah betul-betul. Ini permulaan agama untuk anak-anak kita. Kena hurah betul-betul sifat kudrah Allah, sifat iradah Allah, sifat ilmu Allah. Sebab apa? Sebab hak 50 ni wajib kita mengetahui. Mengetahui dengan mana apa? Jazam di i'tiqad, dengan tafsil. Bukan dengan hafal-hafal. Hak orang baru masuk Islam tu samalah aja. Ni kita orang Islam dah. Islam yang kita warisi ni.
Hak 50 aqaid dia mana? Tafsir kedok, pici kedok. Ini permulaan yang wajib. Bukan sembahyang, bukan puasa. Tapi jangan salah faham. Orang kafir baru masuk Islam ni sembahyang sekali lalu dah. Bukan kata baru masuk Islam, sembahyang kamu belum lagi. Kamu ngaji sifat 20 dahulu. Tak ada orang ajar gitu. Dia sekali lah. Sembahyang macam mana? Sembahyang turut tu imam. Fatihah dak baca, tasyahud dak baca, sah dah sembahyang dia ni. Hadan. Lepas tu tak ajar bab sembahyang, ajar bab aqaidul iman yang 50. Kena satu-satu kena serentak lah. Tapi permulaannya apa? Permulaannya adalah mengenal Allah dan Rasul, aqaidul iman yang 50 yang kamu duk ucap tu. Nak masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu. Lepas tu masa sama sembahyang. Mana bukan kata nanti kenal Allah dulu molek-molek, nantilah seminggu, 2 minggu, sebulan barulah kamu mula sembahyang. Tak ada orang ajar gitu. Tapi cuma permulaannya adalah ajar mengenal akan Allah, mengenal akan Rasul. Hak permulaan agama, hak terkan di bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 50 aqaidul iman yang wajib diketahui atas jalan tafsil. Kemudian 50 aqaidul iman ni atas jalanan sifat 20. Jalanan sifat 13 bukan 50 dah lah. Jalanan sifat 24. Jangan lupalah sifat 13 ni wujud sampai ke kalam. Jalanan Imam Asy'ari. Sifat 24 mana pula? Idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan, 24. Jadi kalau jalanan sifat 13, jalanan sifat 24, jadi bukan 50 lah. 50 tu atas jalanan sifat yang wajib bagi Allah. Yang wajib atas mukallaf mengetahui secara tafsir adalah 20. Barulah keluar jumlah 50. Mengikut khilaf pada terkandung. Kalau terkandung 50, jalanan sifat 20. Jalanan sifat 13, terkandung 36. Jalanan sifat 24 terkandung 58. Hak jadual yang kita bahagi yang hak bawa dahulu tu terkandung 68. Hak masyhurnya 50. Jalan sifat 13 jadi 36 aqaidul iman yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadat. Pada ni jalanan sifat 24 yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah adalah 58. Hak jadual tu terkandung dalam 2 kalimah syahadah 68. Tak kali dah ni sebut buat jadual ni. Faham tak jadual apa ni? Faham tak jadual? Jangan ingat ke jadual. Sekarang ni kuliah ke payung ada jadual macam sekolah rendah. Ni bukan ni jadual. Jadual hak aqaidul iman yang 68. Kalau nak pula beritahu je. Kita beritahulah kepada ampunya dia tu yang jaga hak ni dia punya jadual tu, dia ada milik keluarga. Milik keluarga. Nak kita panggil dia bawa je lah. Kalau nak ada apa-apa. Kan dulu kan masing-masing beli banyak kan. Berapa beli banyak? Nak hadiah dia kata. Nak hadiah. Boleh lah. Tapi kena ngaji lah. Sebab kalau tengok tak belajar, gelak gambar. Tengok je. Lepas tu bubuh dinding. Bubuh dinding saja je. Lepas tu bubuh dalam frame. Apa dalam frame comel? Apa ada dinding tu? Dah tahu orang hadiah. Boleh tahan. Ke mana kita? Ada tau. Keduk gulung situ tahu duk mana? Dah sungguh ni. Kalau nak beritahu. Orang siapa ke puh no dalam FB kan. Kalau nak hok FB tu kena tanya Nazri lah. Nazri tau. Ke siapa dia? Dia puh. Jadi tuan punya jadual tu dia gulung mahal sikit lah sebab dia gulung dah. Dia buat dalam dah. Dalam bekas pahit ke apa? Bekas pahit bulat tu dia pun masuk dalam tu. Bekas pahit plastik tu lah kan besar kan pahit plastik tu kan.
Jadi kertas tu masuk dalam bekas pahit plastik tu, tutup. Jadi jadual tu comel lah. Sebab pahit tu keras-keras, pahit air. Dia pun masuk dalam tu. Jadi ada stemek sikit lah. Stemek panggil tau. Pada stemek? Bukan stemek. Ada belanja sikit lah. Belanja beli tu lah. Beli pahit lah. Beli pahit. Lepas tu belanja poh. Tak panggil stemek tau ke benda? Bukan stemek. Ni stemek besar ni. Stemek panggil apa? Stemek ni panggil. Belanja lah tau. Belanja. Tu dia ada belanja besar sikit lah. Sebab dia masuk kertas tu dalam ni pahit air plastik yang tiba dalam tu. Lepas tu belanja poh gitu je lah. Orang luar-luar beli tau. Ada ni. Tu kena ada lah. Tapi dalam jadual tu terkandung 68 aqaidul iman yang terkandung di dalam 2 kalimah syahadah. Wallahu a'lam. Kalau dalam FB nak jadual tu kena tanya. Saya pun tak tahu juga tu. Saya cuma beritahu iklan je lah. Cara mana nak dapat tu kena dengan Nazri ya. Berhubung dengan tuan punya dia apa semua. Di stemek dia setakat beli tu je. Lepas tu belanja poh. Benda ni bayar kertas tu sama je. Sama. Dia kena tambah tadilah. Tambah belanja beli pahit plastik tu dengan belanja poh je lah. Saya biasa jalan-jalan orang dahulu memang terpandang jadual tu. Orang dulu tapi duduk dalam frame lah. Dalam frame. Tapi kita tengok jadual tu macam ni. Kita kata macam lusuk dah nampak. Memang lama dah. Sebab kertas lama kita kenal lah kertas lama ni. Mana ni hak sama orang tua mana. Tapi mana kertas tu macam dia macam tu sikit lah. Macam lama lah kertas lama kan. Mana ibu dah frame, ibu dinding. Mana comel. Tengok comel. Sebab tulisan pun comel. Jadi dia punya gambar ni, dia punya gambar rajah tu tarik tu pun comel. Tapi kena belajar. Tak belajar tengok dah apa benda lah kalau tak belajar. Tapi akad dia memang 68 dalam tu. Ini kitab Hidayatus Salikin muka surat 13. Muka surat 13. Mana muka surat 13 baris yang ke-10 daripada bawah. Surat 13 baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tetapi sunat diniatkan mengambil air sembahyang pada permulaan membasuh tangannya. Tetapi sunat diniatkan mengambil air sembahyang pada permulaan membasuh tangannya. Yang mana terdahulu ketika membasuh muka kita diwajibkan berserta dengan niat wuduk. Sama ada niat istibahatas salah ataupun niat rafa'al hadasi. Niat tu bila? Ketika membasuh muka. Wajib disertakan niat ketika membasuh muka. Tetapi sunat diniatkan mengambil air sembahyang
pada permulaan membasuh tangannya, membasuh pergelangan tangan. Niat masa tu, sunat niat di situ. Ni kena faham molek. Kita wajib muqaranahkan sertakan niat wuduk ketika membasuh muka. Tetapi kita disunatkan niat mengambil wuduk ketika membasuh pergelangan tangan. Kalau kita faham situ gok, hak wajib niat ketika basuh muka. Tapi disunatkan niat ketika membasuh pergelangan tangan. Jadi seolah-olahnya sampai ketika membasuh muka tak payah niat dah. Faham tak ni? Sebab kita niat dah ketika membasuh pergelangan tangan. Dia niat ketika membasuh muka itu rukun wudu. Adapun niat ketika membasuh pergelangan tangan itu niat yang disunatkan kepada kita, itu bukan rukun wudu. Kita niat ketika membasuh pergelangan tangan, kemudian ketika membasuh muka itu niat rukun wudu yang pertama. Dan kenapa pula ketika membasuh pergelangan tangan disunatkan kita niat wuduk, niat mengambil air sembahyang? Sebab kita niat ketika membasuh muka, sebelum basuh muka tu banyak dah perbuatan wuduk yang kita lakukan, termasuk membasuh pergelangan tangan, termasuk bersugi, termasuk berkomoh-komoh serta memasukkan air ke dalam hidung. Itu semua kita lakukan sebelum daripada kita niat wuduk, rukun wuduk ketika membasuh muka. Jadi sebelum basuh muka tu, nak dapat pahala sunat wuduk, dia kena ada niat. Innamal a'malu binniyat, Nabi kata. Nak sah amal, nak jadi amal, dia kena ada niat. Dan memanglah niat ketika membasuh muka. Niat tu di tengah dah. Faham tak ni? Di sebelum basuh muka ni, basuh pergelangan tangan, kemudian bersugi, kemudian berkomoh-komoh serta memasukkan air ke dalam hidung. Itu semua dilakukan sebelum daripada kita berniat rukun wuduk ketika membasuh muka. Maka disunatkan kita niat asing, niat wuduk ketika membasuh pergelangan tangan. Kita basuh tangan ni sebagai mengambil air sembahyang. Tetapi sunat diniatkan mengambil air sembahyang bila niat pada permulaan membasuh tangannya, tangan seseorang. Ni basuh pergelangan tangan ni kena niat. Saja aku basuh tangan sebagai sunat wuduk. Saja aku basuh tangan sebagai sebahagian daripada wuduk. Jadi basuh tangan ni wuduk. Sebab kita basuh tangan ni banyak basuh tangan. Basuh tangan kerana tangan kotor, basuh tangan juga. Ni tangan kotor macam mana? Kita baru sudah mandi. Sudah mandi siap-siap, kita ambil sembahyang. Tangan kita macam mana tangan kita ni? Berkilat. Dan masa kita mandi tadi, kita bersabung. Kita duduk gosok sabung satu tubuh tu, tangan kita ni habis berkilat tangan kita ni. Faham tak ni? Kita pun selesai mandi, kita pun nak ambil air sembahyang. Kita basuh tak tangan? Basuh tangan. Tangan berkilat. Basuh tangan apa ni? Sebagai sunat wuduk. Kena ada niat. Ada ni. Tak ada niat sunat wuduk ketika basuh tangan. Tak ada. Basuh tangan kita je. Khoya. Macam sebut tadilah, tangan berkilat sebab sudah mandi siap-siap, baru kita ambil wuduk. Tangan berkilat, basuh buat apa? Ni basuh sunat wuduk. Bukan basuh masalah tangan bersih kotor, tidak ni. Ni basuh sunat wuduk. Tak ada niat ketika basuh tangan. Tapi kena pasti kalau ada niat. Kalau tak ada niat, tak ada pahala basuh tangan sunat wuduk. Ni pun jadi pening juga orang. Bila sebut kata ketika basuh tangan, kita disunatkan niat wuduk di situ. Pening pula orang dengarnya.
Dah kan kita niat dah kan ketika basuh muka. Pada masa tu belum niat dah. Tak ada niat dah lagi masa tu. Kan dia kata kan kita niat dah kan ketika basuh muka. Sekarang ni masa kita basuh pergelangan tangan, kita niat dah ke tak lagi? Kita basuh tangan. Dia kata, Ustaz kan kita niat dah kan ketika basuh muka. Sekarang kita basuh pergelangan tangan. Kita niat dah ke ketika basuh muka? Niat dah kan basuh muka tak lagi. Niat dah kan ni. Pada ni. Adapun basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki. Niat dah kan ketika basuh muka. Itu betul kan? Niat dah ketika basuh muka. Tapi masa basuh pergelangan tangan, niat dah. Niat dah bila? Tak niat lagi. Muka tak basuh lagi kan? Jadi kena 2 kali niat lah. Memang lah. Susah. Susah nak pula. Ni berkali orang jenis susah nak dapat niat berkali. Dia basuh muka tu berkali 5-6 minit berkali. Siapa pula kena 2 kali niat, basuh tangan pula. Apa lama sangat tu? Niat wuduk tak masuk lagi. Dah biasa lekat ketika basuh muka. Basuh muka nanti lekat pula kat gitu. Lekat sini dulu ni. Apa ni? Nak masuk niat. Siap gitu. Ada ke gitu? Dia tengok dalam kitab ni, comel kitab ni. Sama dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in sama. Dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in, ayat kitab Fathul Mu'in, faghaslul kaffain ma'an ilal ku'aini ma'at tasmiyati al-makrunati bin niyah. Basuh 2 tangan, basuh serentak hingga pergelangan tangan, serta mulut membaca bismillahirrahmanirrahim dan disertakan dengan niat. Basuh pergelangan tangan, mulut baca bismillah, hati niat. Niat apa? Niat ni. Niat wuduk. Jadi di situ ada 3 di situ. Ada perbuatan, ada bacaan, ada niat. Macam contoh kita semayang lah. Perbuatannya apa? Angkat kedua belah tangan. Perkataannya apa? Allahu Akbar. Hatinya apa? Usolli tu lah. Saja aku semayang tu. Tapi waktu angkat tangan sunat hay'ah. Takbir rukun qauli, rukun bacaan. Niat rukun qalbi. Hati ada beza dia. Tapi ketika tu ada perbuatan, ada bacaan dan juga ada niat. Ketika takbir tu perbuatannya hak wajib adalah berdiri. Itu perbuatan juga rukun fi'li dia panggil. Hak ni perbuatannya basuh pergelangan tangan yang hukumnya sunat. Disertakan dengan mulut membaca bismillahirrahmanirrahim yang hukumnya sunat. Serta hati berniat wuduk, hukumnya adalah sunat. Tapi di situ ada 3. Perbuatan, basuh pergelangan tangan, bacaan bismillahirrahmanirrahim tu sunat, serta kena niat dalam hati. Basuh tangan sebagai sunat wuduk. Ada ni. Barulah dapat pahala basuh tangan sebagai sunat wuduk. Tak niat agak, buat saja. Tak boleh pahala sunat wuduk. Lepas basuh tangan siap-siap, barulah kita bersugi. Kita bicara dahulu bersugi. Maka bersugi kita sudah termasuk di dalam perbuatan wuduk, sebab kita sudah niat ketika membasuh pegang tangan. Lepas bersugi kita pun berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Maka berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung, kita dapat pahala sebagai sunat wuduk. Tetapi kalau basuh pergelangan tangan tidak ada niat, maka basuh tangan tak ada pahala sunat wuduk. Bersugi tak ada pahala sunat wuduk. Berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung, tak ada pahala sunat wuduk. Sebab itulah nak dapat pahala sunat wuduk sebelum kita basuh muka, hak niat wuduk rukun tu, rukun wuduk, kita kena niat wuduk ketika membasuh pergelangan tangan. Ke pelik seumpama tu.
Ini comel kita ni. Tetapi sunat wajib niat ketika basuh muka. Tetapi sunat diniatkan mengambil air semayang. Sunat niat ambil semayang ni pada permulaan membasuh tangannya. Pada permulaan basuh tangan. Basuh tangan hak sunat wudu. Dan demikian lagi sunat niat itu berkekalang hingga selesai air semayang. Niat wudu tu dikena berkekalang sehinggalah selesai air semayang selesai, basuh kaki lah kita kata. Niat berkekalang ni macam mana? Dengan bahawa tidak memalingkan niat wudu kepada perkara yang lain. Macam sebut minggu lepas lah, macam mana contohnya memaling sunat, memaling perbuatan wudu kepada perkara lain. Contohnya ketika membasuh kaki. Dahulunya kita berwuduk di telaga. Bila kita berwuduk di telaga, maka tapak kaki kita kotor. Kita pun daripada telaga sehingga kepada tangga tu kita tak pakai selipar. Kita tak pakai selipar, jadi di kaki kita tu ada tanah kotor. Kita pun sampai di tangga tu kita pun basuh kaki. Kita basuh kaki, tiba-tiba niat kita adalah untuk menghilangkan, menyucikan kotoran di kaki. Maka disudah palingkan niat wuduk kepada basuh kotor di kaki. Maka kakinya belum terhasil hak wuduk, hak wajib kepada dia. Kalau dia palingkan niat. Tetapi kalau ketika dia basuh kaki, dia niat wuduk ke tak niat apa-apa pun, tapi beserta basuh kaki itu, beserta dengan menghilangkan kotoran tanah di kaki, maka terhasillah basuh kaki dia tu. Sebab dia tidak memalingkan niat kepada perkara yang lain, iaitu membasuh kaki. Kalau dia palingkan niat, jadi dia basuh kaki ni, basuh untuk menghilangkan tanah di kaki, untuk menghilangkan kotoran di kaki. Maknanya dia sudah palingkan niat wuduk kepada niat perkara yang lain. Tu kena jagalah waktunya. Takut kita paling niat wuduk kepada yang lain. Tapi kalau dia basuh kaki serta kotoran di kaki, tapi dia tak niatlah paling kepada basuh kotoran di kaki, maka terhasil wuduk basuh kaki beserta dengan menghilangkan kotoran tanah di kaki. Begitu juga berwuduk ni 3 kali sunat. Dia basuh lebih dari kali hukumnya makruh. Basuh lebih dari kali hukumnya adalah makruh. Dia basuh 3 kali basuh muka, tapi dia masih lagi duduk basuh muka dia baik. Tapi niat di hati dia untuk menghilangkan rasa panas di muka. Hak tu tak makruh sebab dia bukan wuduk, dia sudah palingkan. Pada dia basuh muka sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi dia mengekali basuh muka. Dia niat wuduk ke? Dah dia bukan wuduk baik dah 3 kali dah. Lepas tu kenapa duduk muka berbahaya? Muka panas. Jadi nak jadi sejuk sikit muka, jadi dia pun basuh-basuh muka. Maknanya dia sudah palingkan niat wuduk kepada niat untuk bersejuk-sejuk. Maka tak panggil wuduk, maka tak makruh lah. Yang keempat, yang kelima makruh dengan niat wuduk. Sekarang ni dah dia basuh 3 kali dah mukanya, beres dah. Tapi dia kekal juga basuh. Kekal kan tak dia lah. Kerana nak menghilangkan rasa panas. Contohnya. Pandai ni. Maka hak tu bukan panggil wuduk. Dia sudah palingkan niat. Dia tak kekalkan niat sebagai wuduk. Maka tidak dihukumkan membasuh wuduk lebih dari 3 kali. Sebab dia hanya 3 kali saja. Lepas tu dia niat untuk bersejuk. Maka itu bukan wuduk. Jadi tidak dihukumkan makruh. Alhamdulillah. Mana berkekalan niat wuduk dengan bahawa tidak niat perkara yang lain.
Kemudian maka ambil olehmu air 1 cebok dan berkomo-komo engkau dengan dia dengan 1 cebok 3 kali. Dan baca olehmu ketika itu atau ada bacaan doa. Kemudian di bawah tu, kemudian maka engkau ambil pula 1 cebok dan masukkan olehmu ke dalam hidungmu 3 kali. Mula-mula ambil 3 cebok, 3 cekok, gitu tau. 3 cebok ni cetong tau. 3 cekok air 3 kali mula-mula untuk berkomo-komo, 3 kali pula untuk memasukkan air ke dalam hidung. Ini kaifiah yang ke-6 daripada 6 kaifiah, 6 cara berkomo-komo dan masuk air ke dalam hidung. Ini kaifiah hak paling bawah sekali. Kaifiah hak paling bawah sekali, hak berkaitan dengan cara-cara berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Berkomo 3 kali dengan 3 cekok air, kemudian masukkan air dalam hidung 3 kali dengan 3 cekok air. Itu kaifiah nombor 6. Kaifiah hak paling bawah sekali. Hak ni hak banyak orang kita amal. Hak ni bukan cara yang paling afdal. Cara nombor 6 daripada 6 cara. Kalau kita kata cara hak paling kebong sekali. Tak kebong lagi tau. Tu kebong. Kebong ada kebong. Dia tu kalau berlari nombor kebong. Dalam kelas pun kalau periksa nombor kebong. Kebong tu hak belakang sekali. Jadi berkomo-komo 3 kali dengan 3 cekok air, memasukkan air ke dalam hidung 3 kali dengan 3 cekok air. Itu kaifiah hak yang paling lemah sekali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.